إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا بما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada segala kejahatan diri kita sendiri. Dan kita mohon pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. InsyaAllah ta'ala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri sifat-sifat orang fasik. Allah kata wa ma yudillu bihi, ayat yang sebelumnya tuan-tuan, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dia tidak menyesatkan. Memberi hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkan pun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyesatkan, Allah yang memberi hidayah. Kita kata macam mana orang ni kena disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah cakap wa ma yudillu, Allah tidak menyesatkan seseorang pun melainkan illa fasiqun, illa al-fasiqin, melainkan orang tu fasik. Jadi bila dia jatuh kepada kefasikan, Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, jauhkan dia daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada sesat adalah petunjuk kan. Jadi Allah sesatkan. Sesatnya kerana apa? Bukan saja-saja Allah sesatkan dia, kerana kefasikan dia. Dia fasik, lalu Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Fasik di sini tuan-tuan dalam bab akidah lah. Dalam bab akidah kita belajar tentang kufur, kafir, kufrun, kita belajar tentang musyrik, syirik, zalim, termasuk fasik. Sama juga kufrun, sama juga dengan syirik. Dia ada fasik yang besar, dia ada fasik yang kecil. Sama juga syirik ada syirik yang besar, syirik yang kecil. Kufur pun ada, kufur yang besar, kufur yang kecil. Kalau kita tak tahu bezakan ini antara yang besar ke yang kecil, takut-takut silap kita buat yang besar punya. Macam syirik pun sama juga, ada yang besar punya syirik. Jadi yang besar-besar punya tuan-tuan, termasuk fasik ni, kalau dinama fasik yang besar adalah fasik yang terkeluar daripada agama. Jadi dia bukan Islam lagi lah, dia terus kafir, dia jadi kafir, melakukan perkara yang boleh keluarkan daripada agama, itu fasik. Ada juga fasik yang dia tak keluar daripada agama, dia masih Islam lagi. Contoh firman Allah, in ja'akum fasiqun min naba'in, apabila seorang fasik datang kepada kamu dengan suatu berita. Yang datang tu bukan orang kafir, orang Islam, tapi dia fasik, tapi dia masih Islam lagi. Yang itu tak keluar, dia tak keluar daripada agama, dia masih Islam lagi. Jadi fasik ada dua. Sama juga syirik pun ada dua, kufur pun ada dua, zalim pun ada dua.
Jadi kita nak kena bezakan. Ulama cakap pada ayat ini, pada konteks ayat ini adalah fasik yang besar, iaitu dia terkeluar daripada agama. Orang fasik di sini adalah fasik yang besar. Seorang Muslim boleh jadi fasik tak? Boleh. Kita boleh jadi fasik. Tak payah buat dosa besar je fasik. Tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, puasa, dia nama fasik. Orang fasik. Jangan cakap itu tuan-tuan, jangan cakap dosa besar. Berterusan buat dosa kecil pun fasik juga. Berterusan buat dosa kecil, berterusan pun dinamakan fasik juga. Fasik ni dulu saya pernah tanya guru saya, dia tanya dia, macam mana orang tengok wrestling ni tuan-tuan, dia punya minat tengok wrestling. Status apa tu wrestling tu? Kalau tengok wrestling kan, wrestling bukan yang tutup aurat punya lah. Wrestling yang tak tutup aurat punya. Setiap hari dia tengok wrestling. Boleh dekat fasik, orang tu adalah fasik. Orang fasik. Sebab itu orang fasik ni dia tak boleh jadi jadi wali yang fasik, ataupun dia tak boleh jadi saksi. Sebab itu Tok Kadi sebelum nikah je dia suruh istighfar. Takut-takut orang ni, Tok Kadi pun tak tahu orang ni fasik ke tidak, saksi ni fasik ke tidak. Dia suruh dia istighfar lah, istighfar 3 kali. Macam mana nak angkat kefasikan tu? Adalah istighfar 3 kali. Bila istighfar 3 kali, kefasikan tu terangkat. Dia dah bertaubat lah. Dia bertaubat, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pula pun turut istighfar, apa hal pula? Dia nak canonkan kepada yang wali dengan yang saksi ni. Kita tak perlulah istighfar sebenarnya lah. Kalau itu orang kahwin, kita istighfar pula. Balik juga orang kahwin, orang suka-suka kahwin, yang kita astagfirullah. Asal pula buat istighfar pula. Jadi ini fasik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan, tidak menyesatkan, melainkan orang-orang fasik. Dan Allah jelaskan siapa orang-orang fasik ni. Ini di antara banyak lagi ciri-ciri. Tadi pada ayat ini, inilah beberapa ciri-ciri atau sifat orang fasik. Pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Itu orang yang yanqudu ni, dia mengungkai tu, atau ni membuka ikatan. Biasanya kalau kita merungkai apa? Merungkai ikatan kan? Dia buka ikatan. Itu meleraikan, atau itu bahasa kita. Naqad ni dia bukan merombak. Dia bukan merombak dia, tapi dia berbuka. Jadi di sini bahasa kiasan tu tuan-tuan, bahasa kiasan. Ada ikatan. Berarti apa? Ada ikatan. Ikatan itu adalah ahdallah, janji. Dia yang buat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia telah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kita kata dia merungkaikan ikatan itu. Kalau bahasa terjemahan, dia bagi orang yang merombak, mencabuli perjanjian. Itu diterjemahkanlah orang yang melanggar perjanjian. Tapi kalau bahasa Arab, yang qudun naqad ni, dia pelan-pelan lah. Macam orang buka simpulan tu, mana tak kokat, pelan-pelan dia buka. Dengan kita kata rela hati dia buka ikatan itu. Dia buka. Jadi sekarang ulama bincangkan apakah ahad Allah, perjanjian dengan Allah. Jadi nak beritahu kepada kita, semua manusia ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5-6 pendapat tuan-tuan. Saya nak hafalkan 5-6 pendapat ni kadang susah sikit. Pasal ayat banyak. Kalau ayat ni aja boleh lah. 5-6 pendapat yang pertama, perjanjian kita di alam roh. Ketika ketika kita di alam roh, ketika dikeluarkan dikeluarkan daripada sulbi Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam tu dikeluarkan. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, mereka ni semua roh-roh cakap bala, bahkan
Dia kata bahkan engkau adalah sememangnya engkau adalah Tuhan kami. Itu perjanjian. Jadi ini dia jangan perjanjian fitrah lah. Perjanjian fitrah yang semua manusia ni dia mengaku adanya Tuhan yang mencipta dia. Ini fitrah. Mana 80 saja yang ngada-ngada lah, itu minoriti kecil aja. Tapi fitrah manusia, kebanyakan manusia mengaku adanya Tuhan yang mencipta dia, ada Tuhan yang mencipta alam ini. Itu dia langgar perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia beriman dengan Allah. Bila dia lahir aja ke bumi, dia tak beriman. Tadi dia kata engkau adalah Tuhan aku. Sekarang dia merombak, kita kan, dia melanggar perjanjian itu dengan dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perjanjian. Yang kedua, ini yang kedua perjanjian ini macam Allah buat janji dengan kita, itu apa saja yang Allah perintah kita. Bila kita masuk kerja kan ada syarat yang kita nak sign kan, aku janji ke apa-apa. Jadi kita kena buat apa yang disuruh oleh majikan. Aku janji, kita panggil aku janji. Jadi apa yang dibuat, dan kita tak boleh buat perkara-perkara yang dilarang. Kita sign agreement tu. Okey. Jadi itu kata ulama, setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ajalah kalau kita orang Islam, rukun iman, kita dah berjanji untuk kita nak lakukan, kita nak melaksanakan atau mengamalkan rukun Islam. Itu janji kita dengan Allah. Dan setiap perintah Allah dalam Quran itu, bila kita baca itu, kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka langgar janji Allah. Ini orang fasik. Cakaplah orang yang tak solat. Orang tak solat fasik. Dia langgar. Dia mencabuli janji. Dia dah janji. Bahkan dalam rukun Islam yang kedua sekali. Pertama dia bersyahadah. Dia dah bersyahadah, lepas tu solat kan. Apa hal pula? Dia tak nak solat pula. Tadi dah janji. Dan tak masuk akal tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aqimus solah, dirikan solah atau solat Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru kepada kamu solat Jumaat, maka Allah juga bersegera pergi kepada solat Jumaat. Allah seru siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Allah tak suruh orang kafir. Awak yang apply jadi orang beriman. Senang nak cakap bahasa kita macam gitulah. Awak yang nak jadi orang beriman, betul tak? Awak nak jadi orang beriman, dah jadi orang beriman. Sekarang ni awak beriman apa? Beriman segala perintah Allah awak junjung, segala larangan Allah awak jauhi. Perintah Allah adalah sebaik-baik perintah. Allah adalah Tuhan awak. Awak dah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sendiri yang apply. Tak masuk akal kalau orang apply jadi postman, sign, aku nak jadi postman, aku janji semua masuk. Bos dia cakap, okey hari ni pergi hantar surat ke tempat ni, dia tak nak pula. Tak nak. Saya tak nak hantar surat. Awak yang apply job ni, sekarang awak tak nak buat. Ini orang yang beriman, dia dah apply dan dia tahu janji sebagai seorang beriman apa. Baik seorang Islam, dia kena buat apa? First kali dia kena syahadah. Dia dah syahadah, dia dah mengucap 2 kalimat. Second apa? Solat. Lepas tu dia tak nak solat. Siapa yang apply nak jadi orang beriman, nak jadi muslim? Awak juga. Kan tak masuk akal. Jadi yang Allah seru ni bukan orang-orang kafir, orang-orang yang dah sedia, kami beriman. Allah suruh solat, dia tak nak solat pula. Takut jadi orang munafik. Kerana ayat ni kata ulama, dia ada 2 golongan yang termasuk dalam ayat ni. Satu orang kafir, fasik ni daripada orang kafir, dan kedua munafik. Dia cakap dia Islam, tapi dia langgar janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak segan-segan dia langgar, tuan-tuan. Tak segan-segan. Shopping. Kalau tuan-tuan hari Jumaat pergi aja Maidin. Ramai apa? Orang perempuan ke orang lelaki? Orang lelaki yang ramai. Bukan orang perempuan. Tengok ke bukan stadium Lakin lah, ke apa Lakin? Bus station Lakin, perhentian Lakin. Itu musafir ke? Takkan musafir buka kedai. Musafir dah belayar dah ke mana-mana. Yang buka kedai ni semua main jalan terus saja. Niaga-niaga semua jalan terus saja.
solat Jumaat. Ya, macam mana nak cakap? Ini orang yang melanggar janji Allah. Yang lagi teruk, mim ba'di misaqihi, setelah dia diperteguhkan. Kata ulama di sini diperteguhkan dengan sumpah Allah. Kita nak cakap macam kita dah sign janji terus hantar kepada stamp fee lah. Cop. Dah kuat tak? Dah bercop stamp kan? Dekat. Boleh bawa court tak perjanjian ni? Boleh bawa ke court, ke mahkamah. Dah ada lawyer punya dah ada kita kata jabatan hasil punya stamp fee tu dah ada. Jadi mana? Moho dah ada itu maksud kata ulama mim ba'di misaqihi. Awak dah bersumpah dengan Allah, awak dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah diperteguhkan janji itu. Ini orang fasik yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap Allah akan sesatkan mereka. Allah akan jauh, tak bagi mereka hidayah kerana sikap mereka macam gini. Sikap mereka. Jadi mereka buat ni, mereka langgar janji itu. Itu yang tadi kita cakap, mereka macam merungkai janji itu dengan kerelaan mereka buat. Dengan kerelaan dia langgar janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Dan mereka memutuskan perkara yang diperintah oleh Allah supaya diperhubungkan. Biasanya ini ayat ni ulama cakap ini adalah silaturahim, tapi dia lebih daripada itu. Allah cakap apa saja. Mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Apa dia? Di antara ulama banyak pun sama juga ni 5-6 pendapat juga. Di antaranya adalah iman. Iman ini nak dihubung dengan amal soleh. Iman kena hubung dengan amal soleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah datang setelah rasul-rasul yang terdahulu. Jadi dengan datangnya Rasulullah perlu disambut. Perlu beriman dengan Rasul, perlu tolong Rasul, perlu ikut Rasul. Itu dia hubungkan. Dan ada ulama cakap solat jemaah. Ayat ni dia akan menunjukkan solat jemaah. Berarti apa? Dah ada azan. Azan panggil orang untuk solat. Janganlah orang di luar sini lah, jauh-jauh mungkin ada excuse sikit lah. Yang tak dengar azan excuse lah. Jangan pula tuan-tuan yang tak dengar azan pun dia akan wajib kita kena datang. Nak cakap jiranul masjid lah, jiran masjid ni, jiran masjid tak ada excuse tuan-tuan. Tak ada excuse. Kalau jauh sikit tak dengar azan boleh tahan lagi lah. Dan azan pula bukan yang azan ada speaker punya tuan-tuan, yang tak ada speaker punya. Kalau azan ada speaker 1 kilometer pun boleh dengar. Ni azan yang original punya lah. Kalau muazin azan, siapa yang dengar? Siapa yang dengar, maka itu yang Nabi cakap kepada orang buta tu, kau dengar azan tak? Orang buta ni nak minta excuse solat di rumah aja, tak ada orang nak bawa dia. Rasulullah tanya sebelum dia beredar, Rasulullah tanya awak dengar azan? Dia kata dengar. Ajib. Sambut penuhi seruan azan itu. Jadi bila dah azan, awak di luar situ kena hubungkan dia dah panggil. Jangan putuskan panggilan itu. Jadi kalau seorang itu dia tak sahut azan itu, tak datang solat, itu ada ulama tafsirkan dia telah putuskan panggilan itu. Dia putuskan, dia cut off aku tak mau datang. Sepatutnya bila orang panggil, senang ya kan, orang jemput awak sambutlah, sambut jemputan itu. Orang sambut awak, orang jemput awak sambut. Ini Allah jemput awak, Allah panggil awak, suruh awak ke masjid, sepatutnya datang. Ini dia tak datang. Itu di antaranya yang ketahu. Dan termasuk orang yang memutuskan apa yang diperintah ini yang apa ni? Yang masyhur adalah silaturahmi. Silaturahmi itu hubungan kekeluargaan. Hubungan seibu lah, seperut kalau orang Negeri Sembilan saya ingat cakap. Hubungan seperut. Jadi dia seperut, sama perut sama perut. Itu silaturahmi. Kita main belasah semua silaturahmi. Perjumpaan hari raya, perjumpaan hari raya, silaturahmi. Perjumpaan penduduk untuk mengeratkan silaturahmi. Bila masa kita seperut ni keluar dengan jiran aku ni, kata juga, itu ukhuwah. Itu adalah ukhuwah. Jangan panggil itu silaturahmi.
Dah aku ziarah kawan aku untuk eratkan silaturahmi. Rahim tu rahim ibu. Silaturahim itu hubungan seibu. Jadi itu bukan silaturahmi. Itu adalah ukhuwah. Kita nak itu termasuk juga tuan-tuan. Termasuk juga dihubungkan ukhuwah. Kalau kita tak hubungkan ukhuwah, berarti kita telah memisahkan, kita telah putuskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita. Allah perintah kita untuk hubungkan ukhuwah sesama Islam, kita pula yang perintah. Sekarang ni ada orang Islam yang suka pecah-pecahkan belah orang Islam ni, supaya musuhkan antara orang Islam. Ini di antara terutamanya orang munafik. Orang munafik ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan zaman sekarang. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni dia pecah belahkan umat Islam sehingga kepada mendirikan masjid, tuan-tuan. Dia dirikan masjid untuk nak pecah belahkan umat Islam. Masjid Dirah dalam surah Taubah tu, sampai orang munafik pun, geng munafik ni bina masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah la taqum fihi abada, jangan kau berdiri di dalam masjid itu abadan, selama-lama. Lalu mereka dibakar masjid tu. Itu orang munafik, dia suka pecah belahkan masyarakat Islam. Itu ciri-ciri orang fasik ni. Orang fasik ni dia putuskan apa yang Allah perintah. Tadi kita cakap masyhur adalah hubungan kekeluargaan. Ini silaturahmi. Ini di antara dosa yang besar sekali adalah memutuskan silaturahmi. Di antara silaturahmi yang paling itu adalah dengan ibu ayah lah. Dengan ibu ayah silaturahmi. Kemudian adik-beradik, kemudian pakcik-makcik, saudara mara. Kalau orang ni dia putuskan silaturahmi kerana apa, tuan-tuan? Seorang itu sanggup putus silaturahim. Senang aja. Biasanya kerana fulus lah, kerana dunia. Kita last week kita katakan bila meninggal seorang bapa ni, terjadinya pengagihan harta pusaka. Di situlah silaturahmi itu tergadai ya, kita cakap. Kalau bertengkar, terus tak datang lagi rumah. Itu putus silaturahim. Ada orang-orang masjid yang buat gitu, marah sangat. Ikut hawa nafsu. Dia tak tahu ke dia termasuk orang fasik. Selama awak tak hubungkan silaturahmi, awak yang start, lagi teruk awak yang mulakan. Dan selama tu tak bertaubat, tak hubungkan balik, ente dikira orang fasik. 1000 kali rakaat lah awak solat banyak macam mana, tak ada pangkat dia punya kefasikan tu. Fasik tu berterusan dia putuskan silaturahim itu. Jadi kena macam mana pun kena, malulah, apalah, macam-macam lah perasaan, kena hubung balik silaturahim. Tak, tidak, ente dia termasuk orang yang fasik, yang memutuskan silaturahim. Ini kadang hutang aja berapa ratus saja, berapa ribu aja hutang aja. Tanya dia, kau ni apa ni, kita putuslah silaturahim. Allah, hutang aja kerana murah sangat silaturahim tu. Kerana RM1,000 punya hutang, RM2,000 punya hutang kan, dah tak datang hari raya. Tamu ziarah hari raya lagi. Allahu Akbar. Ini dia ingat benda ni apa kita cakap, dosa kecil lah, tuan-tuan. Dia ingat dia macam dosa kecil, dia dosa besar. Allah panggil orangnya orang fasik. Siapa yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsidu, melakukan kerosakan di bumi, di muka bumi. Semua ulama tafsirkan ifsad, melakukan kerosakan itu melakukan maksiat. Kenapa dia boleh merosakkan alam ni, alam sekitar ni? Kerana maksiat adalah sebab tercemarnya alam sekitar. Sebab tercemarnya bumi ini kerana maksiat. Kalau hujan tak turun, lama hujan tak turun, kenapa, tuan-tuan? Hujan tak turun, ada maksiat lah tu. Ada maksiat, berhenti hujan. Zakat tak bayar je, tempat yang mana hujan tak turun je, biasanya tempat tu zakat tak ditunaikan.
Jadi Allah tahan hujan dia turun itu. Sebab itu kita bila lama tak hujan, kita buat solat istisqa kan. Kita bertaubat, kita minta ampun kerana ada maksiat. Kalau apa saja terjadinya ke atas muka bumi sekarang ni penyakit atas apa? Perbuatan manusia lah. Mana Allah suka-suka nak bagi penyakit? Kerana kerosakan yang dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh manusia, terutamanya kesyirikan, kekufuran. Kita kata maksiat ini sebab kepada kerosakan muka bumi ini. Sebab itu Allah pakai fil ard. Allah tak mereka buat kerosakannya. Mereka buat kerosakan di muka bumi. Jadi bumi pula. Bumi Jadi bumi ni yang menjadi sengsara atas tangan-tangan manusia. Biasa. Sebab itu ulama-ulama dulu tulis kitab macam mana buah-buahan ini dulu besar, sekarang buah-buahan dah kecut jadi kecil. Kerana apa? Kerana maksiat. Dulu subur besar-besar buah-buahan. Pada zaman dulu tamar ni besar-besar. Sekarang tamar dah kecil-kecil aja. Tamar dia. Sama jugalah dengan apple, pear semua. Buah-buahan ni makin lama makin kecil tu. Ni kata ulama tuan-tuan. Kita pun tak tengok yang besar-besar punya. Dulunya besar-besar. Kan kita kadang-kadang kan ada waktu itu apple yang besar, limau yang besar ditemui. Itu zaman dulunya besar-besar buah-buahan dia. Tapi kerana manusia buat kerosakan, buat maksiat terjadinya pencemaran kepada alam sekitar ni. Ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi fi dunia wal akhirah. Rugi di dunia dengan akhirat. Ini apa rugi daripada apa tuan-tuan? Banyak ulama tafsirkan rugi tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rugi benar mereka. Rugi. Habis hidup dia di dunia ini. Apa yang dia dapat? Kemurkaan Allah. Tak dapat keridaan Allah, tak dapat rahmat Allah. Kalau di dunia tak dapat rahmat Allah, apa lagi di akhirat lagi. Di akhirat langsung tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang rugi. Orang yang rugi sebenarnya dengan dia beriman, beramal soleh ni, senang-senang je dia dapat rahmat Allah, masuk ke dalam syurga. Orang yang rugi ni semua akan diazab di akhirat nanti. Itu ulaika humul khasirun. Kemudian pertanyaan, ni tanya tu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tuan-tuan tengok dia punya shift dia punya iltifat, dia punya shift Tadi kan mereka. Jadi bila kita dengar mereka itu orang fasik, lepas tu ayat yang ke 20 apa ni? 28 ini kaifa takfuru, bukan bagaimana mereka terus berubah, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kita dia contoh macam ginilah, macam guru datang, guru cakap pelajar-pelajar yang baik ni belajar gini, atau budak-budak nakal lah dia cakap contohlah guru masuk bawa contoh budak-budak nakal di luar sekolah punya. Lepas tu guru, kamu pun sama juga. Jahat betul mereka ni, mereka buat gini, buat angkara ni, kamu pun sama juga. Allah, kan macam surprise kena kejutan. Ini kata ulama, Allah kata kaifa takfurun. Jadi orang munafik dengan orang kafir bila dengar ayat ni, dia ingat siapa je orang-orang fasik mana, tapi terus ditujukan kepada mereka. Ini bukan ditujukan, ayat ni bukan ditujukan kepada orang Islam tapi kepada orang-orang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ini pertanyaan ingkari tuan-tuan. Dia bukan nak tanya bagaimana kamu boleh kufur. Dia pertanyaan macam seorang ini, dia belasah mak dia lah. Mak dia baik betul dengan dia, besarkan dia, jaga dia semua. Lepas tu dia boleh pukul mak dia. Bagaimana kalau kita nak tanya dengan dia, bagaimana awak pukul mak awak bagaimana cara awak pukul mak awak? Mana ada tanya macam gitu kan? Macam mana ni kau boleh pukul mak kau? Bagaimana kau boleh pukul mak kau? Mak kau baik sangat dengan kau. Berarti kita punya cakap tu nak tunjukkan kita tak setuju. Nak tunjukkan
kita ingkar, kita tak boleh terima. Perkara ni tak boleh terima. Jadi ini Allah kata tadi ayat atas ni Allah jelaskan kepada orang-orang ciri-ciri orang-orang fasik yang kafir. Kemudian kata bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana? Jadi pertanyaan ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsir ini macam hairan sangat. Hairan dan Allah tak terima perbuatan ini. Kaifa takfuru? Bagaimana kamu tergamak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuntum amwatan. Padahal dulunya kamu ni amwat. Amwat ini ada dua amwat ada dua amwat dengan dua ahya dua mati, dua hidup. Jadi wa kuntum amwatan, sedang padahal kamu ini dulu mati. Dulu kita dah mati dulu. Berarti apa? Kita belum ada lagi. Kita belum lahir lagi. Belum tak ada, jadi kita dikira matilah. Orang tak ada. Orang mati tu ada tak ada? Mana jemaah tu? Dah tak ada, dah mati lah. Kalau yang belum ada lagi pun dikira Arab lah, bahasa Arab dikira mati jugalah. Anak yang belum lahirkan dikira amwat dah. Mereka tak ada. Amwat ni padahal kamu sebelumnya tak ada. Kamu sebelumnya tak ada. 100 tahun yang lepas di mana kita? Tak ada. Tak disebutkan nama kita. Tak ada orang menyebut nama kita. Jadi kita tak ada. Kamu dulunya tak ada. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu iaitu melahirkan kamu, meniupkan roh ke dalam jasad kamu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kamu dengan tiupan roh. Allah hidupkan kamu. Kamu hidup. Kemudian Allah kata summa yumitukum. Stage akan datang. Kita yang dua stage ni kita dah lalui atau sedang lalui. Yang amwat kita dah lalui. Dulu kita di alam roh, kita tak ada. Sekarang fa ahyakum, kita dihidup. Sekarang ni ni present. Ni lagi stage yang akan datang, tuan-tuan. Fasah akan datang ni. Fasah apa? Summa yumitukum. Ini tiket lagi satu ni kita belum pakai. Kita ada 4 tiket lah, kita cakap lah 4 tiket. Yang satu dah pakai, yang dua dah pakai, lagi satu belum pakai lagi. Itu kematian, al-maut, mati. Seram sikit lah kalau dengar. Besok awak akan mati. Besok awak akan masuk kubur. Orang dah tak sebut nama awak lagi. Macam mana tak sebut? Tak sebut. Kalau awak punya jenazah luar, kalau Azhari punya jenazah luar, dia tak sebut masukkan Azhari itu dalam, masukkan Ustaz Azhari dalam. Dia sebut apa, tuan-tuan? Masukkan jenazah dalam. Nama awak tak disebut lagi. Orang dah tak sebut. Orang panggil arwah aja. Dulu kalau arwah dia ada dia panggil arwah aja. Itu stage kita akan datang ni besok lusa, sooner later lah juga. Cepat atau lambat ni kita akan menemui peringkat ini atau fasa ini, fasa kematian. Summa yumitukum. Kemudian satu hari kita semua akan mati. Semua akan minum daripada gelas kematian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa akan merasai. Allah cakap rasa tu minum makan atau minum. Akan minum kematian. Makan atau minum kematian. Semua kita akan merasai kematian. Summa yuhyikum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan kamu semula. Dah mati, kemudian Allah akan hidupkan kamu itu di akhirat. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya, bila kamu dihidupkan di akhirat ini untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang belum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Besok lusa kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berterjemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa berterjemah kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memberitahu apa yang kita dah lakukan, dan Allah akan membalas kita apa yang kita lakukan. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Summa ilaihi turja'un. Kan kepadanya kamu akan dikembalikan. Dikembalikan untuk menghadap Allah SWT. Suka tak suka, kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita cakap stages dan dengan perkara ni manusia boleh tolak, tuan-tuan. Semua manusia tak boleh tolak. Yang pertama tu, kamu ni tak ada. Manusia secara logik, saya scientific logik, semua manusia dapat terima. Yang dulunya dia tak ada. Kemudian Allah hidupkan dia, manusia dapat terima.
Summa yumitukum, dan kemudian kamu akan mati. Semua manusia, baik orang kafir ke orang Islam, semua percaya akan kematian. Orang kafir percaya tak akan kematian? Dia lebih percaya daripada kita. Macam mana pula? Tengok ada punya insurans lagi banyak daripada kita. Percaya betul dia dengan kematian tu. Insurans dia tinggi-tinggi, premium dia semua. Dia tahu satu hari dia akan mati. Better get prepared lah dia kata. Before I die ya. Kita macam tak ada apa-apa je, macam tak ada insurans, tak ada apa je. Dia lagi percaya dengan kematian, takut betul dia. Yang ini ni summa yuhyikum, hidup sesudah mati, ini yang dia tak terima. Tapi dalil dia dah ada. Dalil dia apa tuan-tuan? Kalau Allah boleh menghidupkan kamu untuk kali pertama, yang kamu dia daripada tak ada Allah boleh hidupkan kamu, takkan untuk kali kedua ni mustahil? Untuk kali pertama Allah boleh adakan kamu, untuk kali kedua nothing lah, tak ada apa-apa. Kali kedua ni lagi mudah lagi. Itu semua. Jadi fasa-fasa ni semua manusia akan, ini pun kamu tergamak kufur. Kamu tahu satu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau orang Islam lah, kalau orang kafir lain cerita lah. Kalau orang Islam, kau tahu satu hari kau akan mati. Hari-hari, contohlah, kadang-kadang dia punya kerja tu melalui kubur, tanah berkuburan, sebelah office dia sebelah kubur, takkan tak ingat juga. Takkan tak ingat. Kadang penggali kubur ni kadang tak solat juga tuan-tuan. Dia hari-hari tengok kubur tu, dia tak boleh lupa akan mati pula. Dia lupa mati. Orang lain punya mati dia ingat, dia punya mati dia lupa. Macam mana dia lupa? Dia tak buat persiapan. Kalau kita tak buat persiapan, berarti kita lupalah kematian kita. Berarti kita lupa tentang kematian kita. Allahu Akbar. Wah, ni tu. Saya rasa sampai di sini saja tuan-tuan. Satu ayat lagi, hutang lagi, insya-Allah minggu depan yang ayat ni. Dua ayat. Dua ayat hutang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.